Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita meninggikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita peluang dan ruang bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, pagi hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Bagi kita meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kitab Bahrul Mani, dan kita sudah melokasi bab yang seterusnya, iaitu bab syurga, bab neraka. Bab syurga kita dah habis, alhamdulillah, dan kita telah masuk pada pertemuan kita yang lalu, Abwab Sifat Nar, bab tentang sifat neraka. Dan kita pada hari ini kita akan masuk pada hadis kita yang pertama daripada bab neraka ini, insyaAllah. Jadi pertemuan kita yang lalu kita hanya baca muqaddimah, kita nak baca muqaddimah. Dan hari ini kita akan masuk bab kita yang pertama, bab ma jaa fi sifatin nar. Bab ma jaa fi sifatin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat neraka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, neraka itu ialah tempat seksa dan azab sengsara ke atas orang yang berdosa besar dan kecil. Tuan Syekh kita beritahu yang kata neraka tu apa dia? Neraka tu bukan tempat pelancongan. Neraka bukannya nak pergi, dia neraka dia tak ada package honeymoon. Ada orang pergi honeymoon aja. Boleh tak pergi honeymoon lagi? Kuliah penuh. Pada muka jadi ustaz lagi. Neraka ni kata Tuan Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata, dia bagi takrif, dia sebut yang kata neraka tu apa? Tempat nak seksa. Tempat nak seksa dan tempat nak bagi azab saja. Tak ada ketenangan, tak ada kesenangan, tak ada kemewahan, tak ada rasa nak senang, tak ada. Sedetik pun tak ada. Yang kata neraka tu tempat masuk angkeda korek. Masuk tu dia kira microwave. Dia pegang atas bawah belakang, semua dia pegang. Baik. Sebagaimana syurga itu tempat nikmat orang yang berbuat kebajikan dalam dunia. Macam mana orang baik kat dunia dapat syurga, macam itulah orang jahat dekat dunia dia masuk neraka.
Siapa yang baik ke atas muka bumi ini, beribadat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, buat baik sesama manusia, tempat dia kita bagi syurga. Tapi siapa yang ingkar, lawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai manusia, sesama manusia, maka di akhirat esok tempat dia ialah neraka. Baik. Na'udzubillah. Maka pada hari kiamat keluar ia dengan dibawa oleh beberapa banyak malaikat. Jadi bila kita berhimpun di akhirat nanti, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan neraka. Keluar itu maknanya ialah Allah persembahkan neraka. Benar tak? Benar tak? Cuma baru nak tunjuk orang. Bila di akhirat, barulah dikeluarkan, ditunjukkan, ni dia neraka yang aku nak tunjuk gambar. Baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan didatangkan neraka jahanam itu pada hari kiamat, di mana pada hari itu mau mengambil pengajaran manusia bagi dirinya. Bila mai pada hari kiamat, Allah tunjuk neraka, Allah bawa mai kepada manusia jahanam itu. Macam mana kata rupa neraka, macam mana satu neraka yang cukup besar, dibawa mai, ditunjukkan. Hari itu baru manusia nak ambil pengajaran. Bila dah tengok dah depan mata tu dah hak tu neraka, baru manusia tersedar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bila manusia tengok neraka tu dahsyat, baru nak sedar. Apa kata Allah? Dan mana lagi dapat pengajaran dan mau taubat lagi pada hari itu, kerana telah luput masalah. Anna lahu dzikra. Kalau hari itu baru nak teringat, tak ada guna. Bila bawa mai kata neraka, tunjuk kata lagu ni neraka, baru manusia nak ambil pengajaran, baru nak bertaubat, baru nak kembali kepada Allah, tak ada guna kata Allah Ta'ala. Tak ada guna serupa dengan dia. Nah, tu bahasa dia. Tak ada guna lah. Nak teriak sampai tersembul biji mata kan, nak keluar banyak mata, berdarah keluar kan, tak ada lah, tak guna. Nak teriak, lah ni. Nak menyesat, lah ni. Nak rasa susah, nak rasa perit, nak rasa berat ibadat, lah ni. Kalau mai dah ke akhirat, baru nak bertaubat, baru nak istighfar, kita dah sebut dah dulu. Bila pergi pada masyarakat, tak ada dah nama dia hari raya, nak maaf-maafan, tak ada. Nak maaf-maafan, nak sama raya apa semua ni kat dunia ni. Yang kita duduk sana minta maaf banyak mana tak tahu, tapi duduk banyak. Minta maaf banyak lah, banyak mana tak tahu. Dia ulang tak? Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak, banyak mana? Pun tak tahu dia. Kat dunia saja yang boleh duduk minta maaf. Kat dunia saja yang boleh dia ambil pengajaran. Kat dunia saja dia boleh rasa turun, rasa dekat. Pasal apa? Akhirat esok, wa anna lahu dzikra. Tak ada manfaat, tak ada guna kalau banyak pun. Pasal apa? Dah didatangkan neraka di depan mata. Dan telah diterangkan oleh Nabi kita akan neraka itu. Nabi terang kepada kita, neraka tu macam mana dibawa mai. Neraka itu dibawa oleh 70,000 malaikat, di mana pada tiap-tiap tali pemimpin baginya. Neraka itu nah, dia tiap-tiap tali. Setiap tali itu, saya tengok hadis, dibawa oleh malaikat. Banyak tali yang ada dekat neraka tu, macam duk bawa benda barang besar lah no. Kena tarik. Satu tali tu 70,000 malaikat. Berat ke ringan? Tak kena macam. Tak kena macam. Kalau satu tali 70,000, duk kata ringan lagi, tak boleh nampak. Berat besar, nak abang kata besarnya
neraka tersebut. Seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dengan neraka jahanam itu pada hari kiamat. Akan dibawa mai neraka itu pada hari kiamat, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana neraka itu. Ada baginya, bagi neraka tersebut dibawa mai ada 70,000 kali pemimpin. Maknanya ada 70,000 kali tarik. Yang mana serta tiap-tiap tali itu, setiap tali itu yang ditarik neraka itu, yang tukang tarik bagi setiap tali itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 70,000 malaikat yang menghela ataupun menarik akan dia. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya satu tali 70,000 malaikat darat dengan 70,000 tali. Ramai no? Banyak malaikat no? Malaikat memang banyak. Kita dah sebutlah dulu, setiap hari malaikat dia akan masuk ke Baitul Ma'mur ke Izzah. Baitul Ma'mur. Tu ingat kuih Ma'mur kan? Baitul Ma'mur. Di langit tu ada Baitullah, sama macam dekat Baitullah kita ni. Kat dunia ni dia panggil Baitullah. Di atas langit sana dia panggil Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dalam hadis sebut setiap hari akan masuk 70,000 malaikat akan tawaf Baitul Ma'mur. Dan akan keluar pula, masuk pula esok 70,000 lagi malaikat yang lain pula. Yang biasa masuk takkan masuk dah. Yang biasa masuk tak masuk dah. Hak masuk baru pula, malaikat hak baru pula fresh. Fresh. Malaikat hak baru. Bukan malaikat baru, maknanya malaikat yang lain daripada 70,000. Kalau sehari 70,000, setahun 365 hari buat robot balik rumah dia. Tekan. Kalkulator tu dia kata apa? Angkira sendiri. Kalkulator tu nanti dia kata apa? Angkira sendiri. Aku minta akhirah. Nak abang kata apa? Banyaknya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak suruh malaikat hak sehari itu saja 70,000 turun bantu saudara kita di Mesir, boleh tak? Boleh tak Allah Ta'ala nak suruh malaikat hak 70,000 tu tolong saudara kita di Palestin, boleh tak? Boleh. Pasal apa Tuhan tak bagi turun? Ada sebab tak? Bukan kata Allah tak mau tolong. Kalau Allah nak suruh, tak payah 70,000. Malaikat Jibril cukup lah. Dia angkat dayak dari sebelah tu, tutup bumi. Kalau dia menjerit sikit lah, bukan menjerit, bersin kan. Kalau malaikat Jibril tu bersin, mati terlimpang. Bukan kata lah, kalau manusia kita kan ada kali pun pakai habis mati. Allah Maha berkuasa. Kita tengok tentera Allah pun cukup berkuasa, cukup hebat. Tapi pasal apa Tuhan tak bagi? Pasal memang saja Tuhan tak bagi, pasal Tuhan nak uji kita. Dulu para sahabat, masa awal-awal Islam duduk menapak, Nabi duduk di Kaabah, mai seorang sahabat. Seorang sahabat nama dia Khabbab bin Al-Arat.
Sayyidina Khabbab ibn al-Arat ni tuan-tuan, Allah, dia ditangkap oleh kafir Quraisy. Seksaan yang dia terima lebih dahsyat daripada seksa yang dikenakan kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal tuan-tuan, dia kena duduk di tengah padang pasir, ikat tangan, ikat kaki, timpa dengan batu besar. Takat tu ya. Takat turun kita tak marah. Tak lah, pakai tak lah. Tapi Khabbab ibn al-Arat lagi dahsyat. Dia kena apa tuan? Dia kena ikat dan dia disalai kulit belakang. Kalau Sayyidina Bilal, dia kena duduk dekat atas padang pasir. Bila dia kena duduk, hak belakang dia memang sungguh panas masa tu. Lepas duduk lama-lama, panas tak belakang? Tak panas dah. Sayyidina Khabbab bin al-Arat, dia disalai sehinggalah belakang dia tak ada kulit. Tak ada kulit habis tu. Macam mana orang kena salai? Menitis darah dia. Keluar habis lemak-lemak. Kita tidak bayang. Sayyidina Khabbab ibn al-Arat. Sehinggalah di zaman Sayyidina Umar tanya siapa dia dari kalangan sahabat yang pernah kena seksa zaman Jepun. Bukan zaman Jepun, zaman kafir Quraisy dulu. Kafir Quraisy. Bawa mai. Siapa dia? Khabbab ibn al-Arat. Ada satu hadis kalau kita biasa dengar tentang Sayyidina Khabbab sebut, kalaulah bukan kerana Nabi tak bagi kita bunuh diri, maka aku akan bunuh diri. Pasal apa? Betapa teruknya seksaan yang dia terima. Sayyidina Khabbab ibn al-Arat, dia kata kalau bukan sebab Nabi tak bagi bunuh diri, aku bunuh diri. Pasal apa? Pasal kena teruk seksaan yang sangat dahsyat. Jumpa dengan Nabi SAW, para sahabat, tengok sahabat-sahabat ni kena dahsyat tak seksa tu? Sangat dahsyat. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta ke Allah, minta tolong bagi kita menang. Boleh tak Tuan tolong angkat tangan, doa ke Allah bagi kita menang. Bagi habis kabar-kabar Quran ni habis, kena habis semua. Nabi SAW berubah muka. Daripada putih Nabi itu jadi kemerahan. Nabi marah. Nabi kata umat-umat yang terdahulu, ada di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka kena sikat dengan sikat besi. Sikat panas tu, besi, panas, disikat rambut sampai keluar otak. Ada di kalangan Nabi-Nabi yang dahulu dikerak dua badan. Nabi Zakaria alaihissalam. Ada yang dipancung, ada yang dibunuh. Tetapi mereka tak minta supaya cepat menang. Tapi kamu, walakinnakum, akan tetapi kamu itu musta'jilun, nak cepat menang. Allah memang boleh nak bagi hamba dia menang. Allah boleh nak bagi dakwah Nabi Muhammad cepat. Tetapi inilah sunnatullah. Allah memberikan ujian kepada orang beriman. Sama ada orang itu nak mendapat kemenangan di dunia sebagai matinya sebagai mati syahid, ataupun dia nak menang mendapat menegakkan kalimatullah yang maha tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau nak turunkan malaikat 70,000 boleh, tak ada masalah. Ramainya, banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya kerajaan Allah. Kalau kita mau mengambil tahu, kalau kita tengok betapa besar, betapa hebat kerajaan Allah, maka kita akan rasa kerdil, rasa hina diri, rasa kecil. Tapi sebab kita tak kenal kerajaan Allah hebat, maka kita rasa kita besar, kita rasa kita ada harta, kita kuat, kita rasa kita ada kekuasaan, kita kuat. Maka akhirnya kita menjadi manusia yang lupa Allah Ta'ala. Yang ni tarik neraka saja, tak berarti nak kira lah.
70,000 tadi, setiap tadi 70,000 malaikat yang tarik. Besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ahli neraka nak melarikan diri? Kita tak kena fikir, boleh ke ramai? Ramai lah nak kena guna warden dalam penjara. Warden neraka ramai nak kena guna, Ustaz. Tak kena fikir. Kalau hak tawaf tu pun 70,000 setiap hari. Sejak daripada zaman bila pun kita tak tahu. Sejak daripada Allah ciptakan Baitul Ma'mur tu sampai hari ni, berapa banyak malaikat, berjuta puluh juta, bilion-bilion, beribu-ribu lemon. Kita tak tahu banyak mana. Tentu fikir hebatnya kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masalah neraka bertutur dengan lidahnya. Oh tidak, neraka bercakap. Apa dia hak neraka bercakap? Apa dia hak neraka bersembah? Kalau kita barangkali duduk menyembah apa dia? Saja-saja duduk, saja-saja sembah. Sembah apa dia? Ending cerita Luna Najwa tu tak best no. Cerita Asmara Luna tu tak best ending. Saja-saja duduk sembah hatu. Lah ni ganti Luna Najwa tu cerita apa? Fira Ayuni. Oh tu kan. Ni semua tak tahu, ni semua tak tahu. Tak tengok TV bagus. Ahli syurga. InsyaAllah. Saya pun tak tahu, tapi tengok iklan. Mungkin saya apa maknanya. Habis dah cerita Luna apa. Kita kata kita Luna ni pensel kalau tu lah. Dia cerita kita banyak-banyak. Ingat? Dia kata ganti cerita baru pula. Cerita. Duk tengok cerita tu, kita tak pergi kuliah mana-mana. Ada usul mungkin tak tidak. Allahu Akbar. Lidah neraka dia akan cakap. Apa dah dia akan cakap? Baik. Sesungguhnya datang khabar daripada Nabi kita bahawasanya neraka itu boleh bertutur. Dia boleh cakap. Kerana ada cawang daripadanya. Kerana dia ada cawang. Cawang ni cabang. Cabang ni kita kata. Kalau dalam hadis dia kata unuk mana tengkok. Neraka ni ada tengkok macam mana tak tahu. Saya tak biasa tengok ni. Kita cerita lah. Benda ni benda ghaibiyat. Nabi sebut lagu mana itu kita sebut. Saya kira kamar saya risau orang tanya, Ustaz tengkok dia macam mana? Mana aku dah tahu. Kan? Kadang-kadang saya dah baca hadis ni dekat tempat-tempat lain. Ustaz dia kata dah surga tu yang kata buah dia besar. Besar dia pun mana? Warna dia pun mana? Mana aku dah tahu. Hak Nabi sebut ni kita tak lah sebut. Nak sebut cerita lebih tak arti. Baik. Ada cawang dia, ada unuk, ada tengkok. Maknanya kita kata kalau kita imajinasi kita alam seolah-olah neraka tu dia ada banyak tengkok dia macam monster. Lebih bang lagu tu lah. Tapi bukan lagu tu lah. Jadi dia ada dia punya tengkok-tengkok dia ada dia punya cawang-cawang dia, tak tahu dia keluar lagu mana. Tapi dia ada satu cawang tu dia boleh cakap mulut dia. Macam mana mulut dia? Tak boleh nak tengok. Kita tengok hadis. Boleh bertutur kerana ada cawang daripadanya yang cukup padanya dua mata. Mata apa? Tu dia. Satu cawang tu dia ada mata. Bukan cakap mata, ada telinga. Bukan cakap telinga, ada lidah pula dah. Lagu mana Ustaz? Kami tak faham. Bukan kata tahu. Saya pun tak faham. Pasal apa? Benar tak boleh nampak. Benar ghaibiyat. Kita beriman saja. No? Maka bertutur ia pada hari kiamat. Seperti yang tersebut demikian itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju 'unuqun minan nar yawm al-qiyamah laha 'aynan tubsiran wa udhunan tasma'an wa lisanun yantiqu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abu Hurairah. Pasal apa? Pasal dia selalu berdampingan dengan Nabi SAW. Sebab itu dia benar. No? Sahabat Nabi kita cerita dah dulu bulan lepas macam mana Nabi trip, macam mana Nabi ajak Sayyidina Abu Hurairah ada lapak Nabi jumpa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ingat tak? Tu kena penting nak bawa buku tulis. Ingat? Jadi pasal apa yang boleh jadi dengan Nabi ni rapat? Pasal dia memang rapat dengan Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi. Saya nak minum sikit. Dari pergi tadi lagi ni kuliah apa makan? Berapa 4 tadi ni? Kuliah di Selangor. Habis dia boleh semayang subuh pula, kuliah subuh pula. Habis kuliah subuh pukul 8 ni lari pula. Saya mandi pun mandi kat sekolah. Mandi kat sekolah. Isteri saya hantar pada rumah Pak Ali Amrul dia hantar. Nak bawa kesiangan dah. Baik. Tu kadang-kadang hari cuti dia lagi banyak program. Kan hari sekolah kita pergi sekolah ya. Hari cuti kadang-kadang banyak program. Baik. Nak berehat, tunggu mati. Mati berehat. Ingat, dunia ni darul amal. Dunia ni apa? Darul amal. Tempat bekerja. Nak rehat, istirahat, duduk. Kan? Satu ketika ada seorang tabi'in kalau tak silap dia musafir, kemudiannya waktu malam dia pun tidur. Bila tidur dengar satu suara bunyi. Dia kata, awak yang hang tidur atas kubur. Kalau kita tuan-tuan tak cukup tanah. Kalau kita tak cukup tanah. Kawan duduk dalam kubur, tengok, "Oi, awak hang duduk atas kubur tu." Hak kawan tu dia tak lari. Pasal apa? Orang kuat iman. Kalau kita tak cukup tanah. Dia kata apa? Bahkan dia ambil peluang pula bersemang dengan kawan dalam kubur. Sampai cukup sampai. Dia tanya, "Minta maaf lah, aku tak tahu kata di kubur tu tak boleh tulisan." Mana aku nak tahu aku mati dah. Kalau aku hidup ni boleh aku buat tulisan. Tak kalau betul lah saya lama. Bagi lama pergi panjang pergi belok tu. Dia tanya pada orang kubur tu, macam mana keadaan hampa dalam kubur? Tu dia tu peluang tu. Kalau kita jumpa lagu tu kita kena tanya, jangan lari. Tiba-tiba lah kita saja duduk tengok-tengok orang kata, hang awak duduk atas aku lah kubur ke? Ni kubur, jangan lari ya. Duduk, biar saya yang lari. Contoh memang, saya tahu memang. Dia tanya orang kubur, macam mana hampa duduk dalam kubur lah ni? Dia kata, hampa duduk kat dunia ni, antum fi darul amal. Antum fi daril amal. Hampa lah ni duduk di negeri beramal. Wa nahnu fi daril jaza, dan kami duduk negeri pembalasan. Wallahi, demi Allah, raka'atani fil lail khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu subuh, sebelum subuh tu. 2 rakaat sunat subuh tu. Dia kata adalah lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dunia. Nak abang Allah, dia nak abang Allah. Dia nak abang kata, bukan yang sunat tu ni. Dia nak abang kata, apa saja amal yang hampa buat nampak macam lekeh, tapi hatu sangat berharga dalam kubur. Lebih daripada dunia dan isinya. Kita bila mati esok, kita ni ibarat macam pindah ke satu tempat yang baru. Dalam satu hadis ada Nabi sebut apa ni? Innal mauta, sesungguhnya orang yang mati ni, mereka ni kata Nabi, fi quburihim, Allahumma salli Muhammad, di dalam kubur mereka ni kal ghariq,
seumpama macam orang yang gharib ni makna lemah. Orang lemah macam mana keadaannya? Lempak apa pun dia sambut. Betul tak? Dia nak lemah ni, bluk. Ada tali rapiah, lempak tali rapiah dia tarik. Sebab tu kalau orang lemah, jangan kita pi tangkap dah. Dia perlu kita tangkap. Sekali dengan kita kali, lah kali dua-dua. Sebab tu orang kata kalau lemah ni kena pi tangkap amut dah. Oh boleh, ajak orang. Saya masa duduk universiti dulu mengaji juga, bab renang dalam jelamat. Kuat pantang, kuat kupu, kuat tu saya belajar. Dalam mengaji dulu kena ambil kokur kelem. Oh payah buat kokur kelem. Itulah kokur tu lah. Kena ambil berenang dalam jelamat. Tak arti pun. Tapi kena berenang lah. Dia topang dalam tu. Dalam nama gue. Dia punya apa nama? Dia punya kolam tu. Kolam apa berenang Olimpik tu. Dia katakanlah hamba tak berenang. Tak berenang gue. Kita tak terti pun tak berenang. Oh lepas tu tak. Lepas tu dia getak badan. Tapi bagus. Masa tu badan kecil lagi lah. Jangan duk bayang waktu ni. Bayang waktu dulu tu. Masa baju saya S tu. Ni size M. Bukan DM lah. Nah, ni tamu lepas ni orang duk temu makan ni tak tahu lah apa dah. Nah, double XL ke triple ke tak tahu. Tu bukan dosa saya, isteri saya. Pasal makan sedap-sedap. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, orang yang mati ni duduk dalam kubur ibarat orang yang lemah. Bantulah mereka. Nabi kata bantu. Lepas tu kita kena buat tahlil. Lepas tu kita kena doa. Kita kena banyakkan sedekah, hadiahkan dia Fatihah, hadiahkan dia Yasin, hadiahkan pasal apa? Mereka tu ibarat orang yang sedang lemah. Memerlukan, maknanya sangat memerlukan kepada bantuan kita. Macam orang baru lah, macam kita pergi satu tempat baru, tak tahu tak mana, tak pernah main. Alam berbeza. Perlukan kepada orang yang nak guide kita, nak tunjuk kita, ni tang ni jalan dia, tang ni tempat dia, tang ni, barulah kita boleh berjalan dengan baik dan betul. Jadi kata orang dalam kubur, hampa duduk di negeri aman, aku duduk di negeri pembalasan. Demi Allah, 2 rakaat pada waktu subuh, sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Jadi kita ni kena beramal. Nak rehat, tunggu mati saya. Mati itu kita berehat. Baik. Taman yang ada di Bandung. Ustaz balik kalau dia sembang, saya mesti pergi motor. Itu tak tahu tamu. Baik. Jadi surga ni, neraka ni dia ada cawangnya. Baik. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar cawang daripada neraka ia pada hari kiamat. Nanti akan keluar satu cawang, satu unuk, satu tekuk daripada neraka Pada hari kiamat. pada hari kiamat nanti. Yang mana tengkuk itu, cawang itu, dia ada baginya 2 mata yang melihat dengannya, dan 2 telinga yang mendengar kedua-duanya, dan lidah yang bertutur ia. Apa dia yang lidah tu kata? Alhamdulillah. Yaqulu inni wukiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'a Allah ilahan akhar wa bil musawwirin dan yang ketiga wa bil musawwirin. Baik. Berkata ia, kata mereka, sesungguhnya aku telah disuruh dan diserahkan dan dikeras akan daku. Dikeras makna dipaksa. Dipaksa, dikeraskan akan daku dengan memberi azab yang pedih ke atas 3 macam orang. Siapa dia? Pertamanya,
dengan tiap-tiap orang yang melampau, sombong, bengih, suka derhaka, lagi degil, berkah kepala. Tu dia. Ni Tok Syekh kita ni, dia bubuh tu nak abang kata ni mak Zah paling kerah kepala ni. Perangai hak kerah kepala ni macam mana? Dia kata Sombong. orang yang melampau sombong, bengih, suka derhaka, lagi degil, berkeras kepala. Tu dia. Dalam bahasa Arab dia buku pendek ya, Jabbari, sombong, anid, degil. Dia punya syarah tu banyak. No, nak abang kata tahu semua orang ni. Pasal orang Jabbar, orang sombong, memang dia degil. Kalau orang pesan apa pun tak mau dengar. Kalau dia bos, orang bawah abang, ni apa nama bos, jangan buat lagu ni. Dia kena buat lagu tu, lagu ni. Kalau buat lagu ni, kita jadi lagu ni. Dia tak mau dengar. Hang siapa? Hang gerik apa? Yang nak tegur aku ni, yang nak bagi pandangan, hang gerik apa ni? Aku ni gerik tinggi pada hang. Dia kita jawab ni. Yang bagi dia nampak sesuai dengan dia. Pi tanya ke orang lain jumpa abang sama macam kita lah. Betul, oh sama macam aku punya kaki tangan staff pun cakap betul lah tu bang. Tapi dia tak mau dengar. Macam mana? Sombong. Hampa siapa? Yang nak bagi pandangan ni hampa siapa? Ni lama ni. Oh dia. Nah. Hampa cakap duk baru kerja 5 tahun dah saya semak ni 20 tahun lah. Oh tu. Dia tepuk dada lagu tu Jabbar. Sombong. Anid degil, tak mau dengar nasihat. Tak bolehlah buat lagu ni, tak bolehlah lagu tu kata. Kenapa pergi kat aku? Lantak pergi kat aku. Anid degil. Orang sombong dengan perangai degil ni kemak. Dia kemak, dia tak boleh berpisah sebagai irama dan lagu. Kalau dipisah, Ustaz, kalau dipisah kan? Kalau dipisah, bincang pandai lah. bincang lagi. Jadi kot nyanyi lagu biar Ramli pula lagi. Jangan. Bukan boleh. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, tu yang pertama. Berkerah kepada tiada menerima pengajaran. Tak mau dengar pengajaran. Tak mau dengar kuliah, tak mau dengar ilmu, tak mau. Hampa siapa? Tak mau dengar. Ni Jabbarin ani. Yang keduanya, dengan tiap-tiap orang yang menyeru serta Allah itu Tuhan yang lain. Makna apa? Orang yang musyrik, orang yang syirik kepada Allah. Dalam masa yang sama dia kata Allah berkuasa, dalam masa yang sama dia kata orang ni berkuasa. Dalam satu masa dia kata Allah bagi rezeki, dalam masa yang sama juga dia kata orang lain yang bagi rezeki. Kita tak boleh derhaka. Pasal apa? Pasal mereka bagi rezeki kat kita. Oh, Tuhan. Dia kata Allah bagi rezeki, dalam masa yang sama dia kata manusia yang bagi rezeki. Ini syirik dalam tak sedap. Kenapa betul yang akidah? Allah yang bagi. Apa pun Allah yang bagi. Manusia kerja dan sebagainya perantara. Hakikat main daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya hidup mengajar mengatakan, bila mengajar orang bagi sagu hati. Bila bagi sagu hati ni, tak boleh nampak orang nak bagi sagu hati. Jadi macam mana cara dia? Tok guru saya ajar, Ustaz Zainal Nasri ajar. Dia kata kalau apa pun orang bagi kat kita, jangan sebut terima kasih dahulu. Saya jauh dalam mak ni. Jangan ucap terima kasih dulu. Jangan. Kalau sebut terima kasih dulu, kita lupa Allah. Jadi macam mana? Alhamdulillah. Kalau nampak Alhamdulillah, ni nampak minta tolong. Dah lah contohlah macam saya. Orang bagi duit kat saya, orang bagi saya kualiti, mengajar kan. Kata lah Ustaz bagi. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Nampak macam saya pulak dengan dia tu. Tak lah. Betul. Jadi nak lembut dia macam mana? Ni Atok Guru saya, Ustaz Zainal Nasri dia, dia kata bila orang bagi kita, first kali kita Allah terima kasih. Orang
Orang bagi kan, betul orang bagi. Ustaz, minum air. Allah, terima kasih. Ustaz, terima kasih banyak Allah Ustaz. Ini ada neraca sikit. Allah, terima kasih. Allah, terima kasih. Orang pun tak nampak macam kita ni, apa alimnya dia. Kan? Ibarat macam kita tengok ala susah, ila buat susah, ihla. Kan? Ihla buat susah tu ayat buat tu kan? Kan? Jadi macam tu kan. Kalau orang bagi kat kita apa pun, Allah terima kasih. Allah terima kasih. Allah terima kasih. Orang tak nampak kan macam kita. Bulok lagi. Ada kedua. Nampak ayat tu. Tak ada contoh. Ya. Jadi bagi kita Allah terima kasih. Makna apa? Zahir orang tak nampak kata kita zikir pada Allah. Nampak orang macam biasa. Allah terima kasih biasa. Tapi hakikat ialah kita sedang menyebut Tuhan dulu. Hakikatnya benar kita nampak Allah dulu. Allah yang bagi. Tu akidah kita. Sebab yang manusia perantara, semua perantara. Ada juga kita pergi kuliah, orang lupa nak bagi duit. Maknanya bukan orang yang bagi rezeki kita, Allah yang bagi. Maknanya Allah yang tak bagi. Tu akidah nak kena betul. Nah, sakit pun Allah tu. Allah sakitlah sikit. Macam mana apa khabar Ustaz? Allah sakit sikit. Allah dulu Tuhan yang bagi. Kan? Bila apa khabar tak sihat tu? Alhamdulillah sihat. Tu baru puji Tuhan. No? Itu alhamdulillah kan. Memang jawapan dia lagu tu kan. Apa khabar Ustaz? Subhanallah sihat. Tak kena kan? Tak kena. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jangan buat silap. Ustaz apa khabar Ustaz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sihat. Lagi tak kena. Lagi tak kena. No? Allahu akbar. Tu. Tadi pergelap kan? Allahu akbar. Jadi kita ada buat tahlil sikit insya-Allah. No? Saya cermin muka. Hujan ni anak pintu. Allahu akbar. Baik. Yang kedua, orang yang syirik kepada Allah. Baik. Itu yang pertama, orang yang degil, orang yang sombong. Dan yang kedua, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang apa? Wabil musawwirin, orang yang jadi tukang gambar dan patung-patungan. Mana apa? Tukang melukis orang, gambar orang. Jadi di sini ada khilaf ulama. Ada ulama kata kalau nak melukis boleh, tetapi jangan cukup sifat. Maknanya kalau kita melukis tu tak boleh lukis penuh. Dia kena buat mata tutup sebelah. Dia kena tak ada kaki sebelah ataupun lukis gambar sampai cakap perut dia. Buatlah macam ni khilaf ulama. Ada ulama yang keras sikit tak boleh langsung. Haram tu siapa lukis gambar memang dia neraka, mampu yang kena. Oh kan. Ni kita ada cakap gambar kenduri tu. Lagu mana? Tu ada buat muka Liomi yang nama tu. Macam mana? Ada dari YouTube dan apa sebagainya. Macam mana? Kan? Jadi ada ulama yang begitu keras. Ada ulama dia dari kelonggaran. Ada ulama kata kalau nak gambar yang jangan sempurna. Kan? Sekeras-keras, separuh dan sebagainya. Yang tu tak apa. Kalau penuh, yang tu ada khilaf. Kalau tangkap gambar, ni ada hukum-hukum. Nah, ni kan kita kena ngaji bab dia. Nah, bab tangkap gambar tu ada ulama bagi hukum. Nah, jadi sebenarnya benar ni tuan-tuan. Hukum Tuhan ni, dia kalau benar-benar macam ni dia boleh berubah. Nah, dia boleh berubah mengikut zaman. Nah, dia boleh berubah mengikut zaman. Macam ulama-ulama zaman dulu lah, pakai tai. Dulu ulama zaman dulu pakai tai haram. Sebab tasyabuh dengan orang kafir. Tapi apabila dia benar tu dah jadi adat, maka harus. Jadi fatwa ni dia boleh berubah. Bitaghayyur ahkam, bitaghayyur zaman wal makan.
berubah satu hukum mengikut zaman, mengikut masa dan juga mengikut peredaran tempat dan masa. Betul kan? Kita tengok hukum Tuhan ni dia betul. Islam fleksibel, bila pun boleh guna. Baik. Itu hadisnya. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya lagi bermula dengan hadis hasan dan gharib. Lagi sahih. Baik. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi farasin yaj'ala kulli qadwatin minhu aqsa basari fasara wa sara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala thumma ata ala wadin fasami'a sawtan munkaran faqala ya Jibril ma hadha as-sawt. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepadanya seekor burung. Mai pada Nabi utia dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor burung masa peristiwa apa ni? Isra dan Mi'raj. Iaitu seperti rupa kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya saujana mata memandang. Tu ayat dah tu. Makna sekali langkah sejauh mata memandang. Sekali langkah sekali nampak pong pong. Kan. Tak bunyi dah lagu tu kan. Tapi kira kalau dia sekali langkah pong tu dah tu. Baik. Saujana mata memandang. Baik. Maka naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan burung itu dan berjalan malam sertanya Jibril alaihi salam. Maknanya berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu dan berjalan pada malam itu beserta dengan Nabi malaikat Jibril alaihi salam. Sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya, sambung lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya itu kepada suatu tanah, satu lembah yang luas. Lalu didengarnya suara yang sangat keras, makna suara yang kuat sungguh. Bila dengar suara yang kuat lagu tu, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jibril, "Hai Jibril, apa ini suara yang sangat kodoh ni?" Makna suara neraka ni buruk yang amat. Sampai Nabi pun tanya ni, suara apa hodoh amat ni, buruk amat ni. Tak tahu bunyi neraka apa tau. Tak tahu kan. Kita dengar bunyi ni. Kalau dengar bunyi keldai, apa saya dengar keldai? Dengar bunyi keldai pun melat lah. Sebab suara yang paling buruk kata Allah, inna ankaral aswat la sawtul hamir. Suara himar, keldai. Atau Arab cukup marah kalau panggil keldai. Panggil himar kan. Kalau panggil benda lain tak apa lagi. Panggil keldai ni kira habis marah. Sebab tu ada seorang petani baru ni kena tangkap. Petani di Mesir kena tangkap. Pasal apa? Dia pergi pakaikan baju apa nama sisi itu kan. Menteri pertahanan tu. Panglima tu lah. Pakai baju polis dia dengan pakai topi polis dekat kedai. Lepas tu dia tulis budak-budak nanti kedai dan nama Sisi. Sisi tu hak duk guling kan? Muslim Allah Ustaz Muhammad Dr. Muslim. Dr. Muhammad Muslim. Jadi Sisi. Dia kata Sisi ni kedai. Kan? Kedai ni kedai pun ni nama dia Sisi. Jadi Sisi tu kedai. Kan? Arab kalau dengar kata kedai habis marah. Kata binatang ni tak apa lagi. Kan? Lembu ke apa? Kita kalau lembu marah. Dia binatang ni macam. Kan? Kadang ada marah kadang apa? Kalau kita ni orang sebut lembu, hang ni bodoh macam lembu. Hang elok-elok lagi nah. Lembu marah. Ingat, kalau kita kata hang ni kedai. Tapi kalau Arab, hang ni kedai.
melelor. Aku tabu kan. Arab lain, Melayu lain. Ikut uruf lah kan. Macam tu. Baik kan? Semua yang mulut. Maka kata qala hadza sawtu jahannam. Ya taqul, dia kata apa? Ya Rabbi i'tini bi ahli wa bima wa'adtani faqad kathurat salasili wa aghlali wa samiri wa hamimi wa ghassaqi wa